Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Tan Sri selaku pengurusi, imam-imam dan ahli yang terkuasa masjid ataupun surau, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan pengajian kita ataupun tazkirah kita di bawah tajuk Tazkiyatun Nafs, membersih jiwa ataupun mendidik jiwa daripada sifat-sifat yang tidak baik, daripada kekotoran-kekotoran yang boleh menyebabkan hati kita tidak menerima cahaya daripada Allah Azza wa Jalla, ataupun hati berkarat kalla bal rana ala qulubihim. Allah kata kalla bal rana ala qulubihim, bahkan di sana terdapatnya karat ataupun kotoran yang meliputi hati manusia hasil daripada usaha mereka. Jadi hati ini, perbincangan kita iaitulah tentang bagaimana kita nak mendapat salamatus sadr, hati yang sejahtera, hati yang bersih daripada sifat-sifat kotoran ataupun sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela pada syarak, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan boleh tanda ayat ni untuk kita tadabbur, iaitulah surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 87 sehingga 89. Iaitulah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat Al-Quranul Karim banyak menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ni dikenali dengan nama Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi, kerana ramai di kalangan anak-anak dan cucu-cicitnya yang diberi jawatan nabi. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala sebut sifat dia, doa dia, wala tukhzini yawma yub'atsun. Wahai Tuhanku, janganlah engkau hinakanku, duka citakan aku pada hari dibangkitkan manusia, iaitulah pada hari kiamat. Hari mana itu? Yauma yub'atsun. Hari yang dibangkitkan itu bila? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak berguna lagi segala harta benda dan juga anak cucu keluarga kita, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang bertemu Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera inilah yang kita nak miliki. Kita cuba bermujahadah, berusaha untuk menjadi orang yang memiliki hati yang sejahtera. Dalam surah As-Saffat ayat 84, Allah sebut tentang Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ayat yang pertama tadi dia minta, dia cerita. Ayat yang kedua Allah anugerahkan sifat Nabi Ibrahim itu, dia datang bertemu Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Maka para jemaah muslimin dan juga muslimat sekalian, ini yang menjadi perbincangan kita, bagaimana kita nak mendapat kesejahteraan itu. Dan apakah gaya ataupun tip yang patut kita lakukan untuk
kita tidak terjebak, terperangkap dengan sifat-sifat yang tak baik, maka para ulama telah menggariskan kepada kita beberapa perkara yang kita kena buat. Di antara yang pertama, al-asbabul mu'inatu ala salamatis sadri. Sebab-sebab yang boleh menjadikan kita ni mempunyai jiwa yang tenang dan hati yang lapang. Yang pertama, iaitulah kita banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengingati kematian. Sebab mati itu, kata di para ulama, kafa bil mauti wa'izah. Cukup dah kita tengok orang mati itu menjadi pengajaran, motivasi kepada kita. Tapi kalau kita tengok orang mati sekadar tengok je, mari pula zaman kita ni sekadar pergi ambil gambar ya, lepas tu maklumkan kepada kawan-kawan untuk orang tulis Al-Fatihah di bawah, maka kita tidak mendapat faedah daripada kematian. Sedangkan kematian itu diberi jawab, diberi faedahnya, kafa bil mauti wa'izan. Cukup tengok orang mati itu motivasi. Patutnya kita lepas balik daripada solat jenazah, kita balik selepas daripada kebumikan jenazah sahabat kita mati, patutnya kita tidak lalu makan dah, pakai duduk diam senyap situ. Saya dengar satu cerita yang disampaikan oleh seorang pendakwah, nama dia Dr. Khalid Al-Jubair. Cerita dia ni seorang dhabit, seorang pegawai polis tentera. Dia bawa kawan dia sakit ke tempat solat, tempat mandi mayat. Macam kita ke surau lah, ada tempat mandi mayat. Dia kata cepat beritahu pada ustaz yang mandi mayat tadi. Dia kata kalau kita boleh segerakan, sebab kita nak solat jenazah ini waktu zuhur di masjid zuhur. Jadi kawan ni mandi, selesai semua solat. Selepas solat zuhur, dia pun selesai balik rehat di rumah dia nak makan. Tiba-tiba orang mari panggil. Dia kata, ustaz, saya datang ke bilik mayat, ada jenazah baru sampai. Jenazah baru sampai. Pergi tengok kereta jenazah yang sama yang pergi hantar orang tadi, dia bawa jenazah lain pula ke masjid, ke tempat mandi mayat. Bila dia tengok buka muka mayat ini, subhanallah, inilah polis yang bersama-sama dengan dia mandikan jenazah yang nak solat zuhur tadi. Waktu turunkan mayat dalam kubur, dia terjatuh dan dia mati di situ. Maka anak dia kata, kita segerakan mandi mayat ini, kita nak solat di asar. Tengok pemandi mayat dengan mayat, beza dia zuhur dengan asar. Sehinggalah ustaz yang mandi mayat ni panggil orang lain suruh uruskan mayat. Dia balik duduk termenung di rumah dia, inni uhasibu nafsi, aku nak renung diri aku sendiri. Subhanallah. Kafa bil mauti wa'izan, cukup mati menjadi peringatan. Jadi bagaimana kita hari ini nak suruh mati itu menjadi peringatan kepada kita, bukan menjadi perbincangan ataupun tayangan. Bukan menjadi perbincangan atau tayangan. Jadi zaman kita hari ini zaman dah dikuasai oleh media-media, semua orang pakai nak berselfie, nak tulis benda ni, maka jadi mayat tu menjadi bahan tontonan, tidak menjadi bahan pengajaran. Kemudian di antara perkara yang disebut oleh para pengkaji, iaitulah kita kena menyedari bahayanya sifat hati qalbun marid ataupun hati yang kotor. Sebab orang yang punya hati yang kotor ini, fikiran dia jadi sempit, dada dia tak luas. Kerja dia hanya bila tengok orang senang, sakit hati. Bila tengok orang dapat kejayaan, dia susah hati. Maka sempit dada dia, merana jiwa dia apabila kuat penyakit hasad, penyakit cintakan dunia menguasai dia, maka ketika itu dia duduk dalam kesempitan yang cukup dahsyat. Dan kita juga diminta supaya banyak mendengar kisah-kisah orang-orang saleh di kalangan para anbiya wassalihin, para syuhada, supaya kita dapat tengok, renung bagaimana orang-orang ini sikap mereka apabila berinteraksi dengan orang lain ataupun
apabila berlakunya perbincangan dan juga selisih faham. Maka yang seterusnya, yang keempat, kita mesti jaga adab kita ketika berinteraksi dengan sama-sama kita. Hari ini para jemaah sekalian, kita duduk dalam satu kumpulan surau, kumpulan masjid, anak beranak. Biasalah dunia akhir zaman ini akan berlaku warna-warni, kata orang. Orang ni suka begini, orang ni suka begini. Jadi kita tahu dah dalam keluarga ni ada perkara-perkara yang sensitif yang tak boleh disebut, maka jangan disebut. Jangan jadi manusia provokasi. Kita suka sebarkan gambar, sebar kata-kata yang menyebabkan kawan itu sakit hati, sama ada dia keluar daripada kumpulan ataupun dia juga lawan. Maka ini satu perkara yang cukup tidak baik. Jadi kata di para ulama, kita kena jaga maidanul hiwar. Medan kita berbicara ataupun perbincangan-perbincangan dari sudut ilmiahnya mesti dijaga adab. Mesti dijaga adab dan peraturan. Ada sebuah buku kecil saja, kalau tuan-tuan tengok di pasaran, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Rahmat dalam Perbezaan. Buku ini saya tulis beberapa siri tulisan saya dalam majalah Solusi, kemudian dibukukan. Alhamdulillah, dalam buku ini saya letak panduan kenapa para ulama berbeza pandangan. Adakah semua orang seronok-seronok je, suka-suka je nak berbeza pandangan dengan orang lain? Suka boleh bawa pandangan yang berbeza, suka buat benda pelik, tak? Sehingga ada orang kata sehari dua ni lah diviralkan, kalau nak masyhur cepat, khalif tu'raf. Itu bahasa Arab kata khalif tu'raf. Buat benda pelik, awak dikenali. Dalam minggu ni saja saya perhati dua tokoh telah masyhur di persada alam maya Malaysia ni. Yang pertama Mak Tere. Mak Tere Soho sehari dua ni. Nah, kenal habis orang kenal. Baru ni siapa kenal? Awak kenal dia, orang Kelantan, orang di sebelah Kota Baru je kenal dia. Sekarang ni sudah naik Malaysia. Yang terbaru 2 hari ni dia panggil apa? Velet doa. Pergi doa Mekah, bayar sekian-sekian, boleh banyak. Saya duduk mikir jugalah, kita kena buat juga syarikat doa di Mekah ni. Tak payah kerja buat dah. Nasib baiklah majlis fatwa mufti-mufti cepat bagi nasihat. Tapi katanya orang pakat cari apa dia benda pelik ni, tajuk dia apa pelik. Jadi para jemaah, jangan kita buat khalif ta'raf, menyalahi orang lain, awak dikenali lah. Kita nak, apabila kita berbincang, bukan nak masyhur, bukan kerana nak suruh orang kenal, diviralkan orang ni orang hebat, orang ni orang sekian-sekian, tetapi apabila kita berbincang, kita nak mencari kebenaran. Dan kalau kita tahu perbincangan ini tidak membawa pulangan hasil yang baik, stop, close, tak payah duk bincang. Ana ada beberapa perkara isu, bila orang tanya saya tak nak jawab. Dan ini tidak termasuk dalam sembunyi ilmu, tetapi dia termasuk dalam maslahah kesatuan ummah. Kalau tuan-tuan tanya malam ni, saya tak jawab. Contohnya ada orang tanya, kita dengar ada hadis tentang mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi duduk di mana? Saya kata, mak awak duduk di mana? Tanya mak dia balik. Kita duduk sibuk dengan mak Nabi. Anak dia siapa? Siapa anak dia? Nabi, Rasuli Rabbil Alamin. Jadi biar anak dia yang uruskan mak dia. Kita sibukkan diri kita nak menguruskan mak kita. Mak kita ni dah pandai baca Fatihah, dah kena baca tahiyat, solat jaga betul, auratnya molek dah. Kita sibuk dengan mak kita, biar kita pastikan kita, ibu bapa kita, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya terkumpul nanti. Wattaba'athum zurriyatuhum, Allah kata kami kumpulkan balik zuriat keturunan manusia yang baik-baik, semua akan berkumpul balik dalam syurga nanti insya-Allah. Kalau kita bahas pagi sampai gelap, mak Nabi duduk kat mana? Faedahnya apa faedah? Mahyal faidatul marjuh, apa faedah yang diharapkan? Jawabnya faedah tak ada. Hak adanya apa dia? Kelahi. Sahih tak? Yang adanya kelahi. Mana faedah tidak ada. Maka di sini para jemaah mengatakan
kata di Abdullah ibn al-Hasan, seorang ulama kata, al-mira'u yufsidu sadaqah al-qadimah. Berdebat, berbala boleh merusakkan perhubungan kawan yang begitu lama, boleh merungkaikan simpulan persaudaraan yang begitu kukuh. Paling simple dia punya kesan, al-qati'ah, putus hubungan kekeluargaan. Aku tak bercakap dengan dia tu, tak bercakap dah. Sebab tak bercakap tu kenapa? Bukannya benda besar sangat, kerana perbincangannya sedikit, tapi akhirnya mereka telah menjadi manusia yang berkelahi sama-sama sendiri. Yang kelima, salamatul qasdi fi kulli amri minal umur. Kita cuba baikkan hati kita dalam semua perkara, wal ikhlas fi, dan kita ikhlaskan di dalam gerak kerja buat kita, kita ikhlaskan. Tak payah tulis, tak perlu kata dengan tulus ikhlas saya bagi sumbangan derma, saya bantu orang tu bantu ni. Tak. Tulis tu apa dia tulis tu? Tulis tu kalau perlu catatan untuk kita ingat. Tapi kalau bagi derma nak tulis juga, nak dengan ikhlas tak ikhlas. Sebab ikhlas tak ikhlas manusia ini duduk di mana? Duduk di a'malil qulub, dia panggil amalan hati, bukan duduk di tulisan. Maka orang yang hilang sifat ini, maka dia akan hilang perasaan mahabbah, cinta dan kasih sayang dia kepada orang Islam. Bahkan dia suka sangat kalau kawan dia orang Islam juga, jiran tetangga dia yang dia tak suka ditimpa musibah. Sehingga kalau orang bagi tahu, "Oi, kawan awak tu mati." Dia berbeza, confuse di antara nak kata alhamdulillah dengan innalillah. Sampai begitu sekali. Sebab apa? Dhaghain, tekanan dalam hati yang begitu dahsyat yang menyebabkan nak kata pun sukar. Nabi SAW telah menjelaskan kedudukan seorang itu mempunyai hati yang ikhlas. Sebagian dalam hadis Nabi SAW, salasatun la yaghillu alaihinna qalbul mu'min. 3 perkara tidak menyelubungi, menyakiti hati orang mukmin. Orang mukmin ni 3 perkara dia, hati dia ni tidak celaru. Yang pertama, al-ikhlasul amalillah. Kita ikhlaskan amalan kita kerana Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan amalan kerana Allah. Yang kedua, wan nasihatu liwulatil amri. Kita sampaikan nasihat kepada para pemimpin. Nasihat kita sampai dengan cara yang baik, bukan dengan maki hamun, bukan dengan kutuk-kutukan. Tapi di zaman kita ini, kita balik kepada tajuk yang keempat tadi, dhabtun nafs. Berbeza, maka keluarlah, tercampaklah kata-kata keramat, tuduhan-tuduhan yang jahat. Seolah-olah saya gambarkan macamlah malaikat hari ini sudah pencen menulis. Tuan-tuan perasan ke tidak? Gaya percakapan kita hari ini seolah-olah menampakkan malaikat sudah pencen menulis. Malaikat tak tulis dah. Kamu tulislah apa nak tulis, kamu kata apa nak kata, kamu buat apa yang kamu nak. Malaikat sudah tidak ada. Macam begitu. Mana bukti ustaz? Boleh tunjuk? Zaman kita hari ini dipanggil zaman evident. Orang nak tengok bukti belaka. Buktinya tuan-tuan boleh ambil handphone masing-masing, tengok dalam grup apa dia cakap kat situ. Kalau setakat bodoh tu kira bahasa yang paling lembut dah tu zaman kita hari ni, bodoh. Bodoh tu kira lembut dah tu. Oh, kalau tidak dia bagi berat lagi, masya-Allah. Kata-kata ini kalau di BP bersidang untuk mengeluarkan kamus baru, saya rasa setahun pun tak habis. Hari-hari ada keluar perkataan baru yang nak menyakitkan hati kawan. Jadi nasihatul liwulatil amri, kita beri nasihat kepada para pemimpin, iaitu nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dengan saluran-saluran yang telah dibenarkan oleh undang-undang, maka kita beri nasihat. Yang ketiga, al-i'tisam bil jama'ati. Hendaklah kita bergabung, berlindung di dalam jama'atul muslimin, yang kita panggil hari ini ahlus sunnah wal jamaah.
Jadi bila kita kata kita ni kumpul ahli sunnah, bermakna kita ni orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengan jamaatul muslimin yang diasaskan oleh Nabi, disambung oleh para sahabat, dibawa oleh para imam-imam sampailah kepada zaman kita gini. Alhamdulillah, Islam itu terpelihara. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu itu di atas landasan yang bersih, putih. Malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. Mana orang tahu ini halal, ini haram. Tapi lama kelamaan yang putih, yang bersih itu akhir-akhirnya menjadi jerubu, jadi kelabu. Sehingga kita hari ini tak boleh nak bezakan di antara benda yang halal, benda yang haram. Ada seorang makcik mari tanya masalah hukum. Bila kita tanya, memang tak tahu. Kalau tuan-tuan nak tengok, nak tahu halal haram ni, cuba pergi tempat orang kerusuh perkahwinan. Pergi pagi-pagi tak ada kerja, pergi kerusuh perkahwinan di pejabat agama. Kata ustaz, saya nak tengok jawapan kepada soalan yang ditanya. Oh, bahaya sekali jawapan. Banyak soalan-soalan yang ditanya. Ada seorang kawan saya imam kampung. Waktu cuti sekolah saya tanya dia, berapa orang kahwin di kampung kita ni? Cuti ni. Oh, dia kata alhamdulillah, laku kampung ni 7 orang kahwin. Kata alhamdulillah. Tapi nanti dulu cerita tak habis, dia kata. Kata apa dia cerita? Ceritanya saya ni kalau nak akad nikah, saya test dulu, tanya syahadah, suruh mengucap, tanya rukun solat, ya? Suruh baca tahiyat ke, baca kunut. Jadi sesi ni dia tanya pengantin 7 orang tadi baca tahiyat, at-tahiyatulillah. 7 seorang boleh baca, 6 tak boleh baca. Saya marah dengan imam tu, kata hantar ni kacau lah. Patutnya jangan tanya tahiyat, habis tanyalah kunut. Dia kata, kenapa tanya kunut? Kata kalau dia tak boleh baca kunut, sekadar tak salat subuh ya dianya. Tapi kalau tahiyat tak boleh baca, mana 5 tak semaya. Itu masalah besar. Jadi soalan-soalan yang orang panggil yang basic, yang asas macam ni, yang menjadi amalan rutin harian, kita tak lepas. Jadi para jemaah, mana i'tisam bil jamaah, kita mesti berpegang dengan jamaatul muslimin. Ambil daripada mana? Ambil daripada ajaran-ajaran yang telah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad daripada Zaid bin Thabit. Kata di para ulama, la yabqa fihi ghil. Hati orang mukmin tidak ada di dalamnya ghil. Sebagian dalam Quran kata, wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini ghillan, benci kepada orang yang beriman. Jadi ghil di sini penyakit, perasaan yang tidak baik. Jadi orang mukmin dia tidak ada ghil, perasaan tak baik, ibadat dia penuh dengan ikhlas, nasihat dia nasihat yang baik, dan juga dia duduk dalam kumpulan orang-orang Islam yang tidak mencari ajaran-ajaran yang pelik. Hari ini para jemaah sekalian, kita jangan main-main. Ajaran pelik ni orang suka. Orang suka ajaran pelik. Kalau boleh kita mari mengajar sini tuan-tuan. Oleh kerana kita ni sudah naik makam, dia panggil makam. Dia ada makam syariat, makam makrifat. Belajar. Dia punya istilah sikit dah. Makam syariat ni macam kita lah, kena solat, kena puasa, kena zakat, haji, itu makam syariat. Orang yang sudah naik makam makrifat, oleh kerana dia kenal Allah, maka dia tak payah lagi dah. Solat pun tak perlu, dia niat solat pakai jadi. Kalau mari ajar lagu ni, ada orang ikut. Imam Syafi'i kata-kata dia masyhur mengatakan likulli saqitatin laqit. Setiap benda yang jatuh ada orang yang pungut, ada orang yang kutip. Buatlah ajaran sesak baru, ada je pengikut. Hak lama pun tak habis dah. Hak baru timbul pula, macam-macam ajaran ada. Subhanallah. Kalau kita pergi ke pejabat agama, boleh tengok ajaran-ajaran yang pelik. Baru ni ada sahabat saya di pejabat agama cerita, di Malaysia ni saja sudah ada 3 Imam Mahdi. Dengar ada cerita? Imam Mahdi ada 3 Malaysia. Hak serentak declare Imam Mahdi. Nak kata apa dia?
Dia mari pejabat agama, dia ngaku Mahdi, ambil nombor telefon. Mari yang kedua ngaku Mahdi, ambil nombor telefon. Mari dia ngaku Mahdi. Akhir sekali pegawai ni telefon tiga-tiga, suruh mari serentak hari sama. Kita nak pelaga tengok hok mana tu Mahdi. Bila mari tiga-tiga, dia pun tanya, ni siapa dia ni? Imam Mahdi. Awak Mahdi, awak Mahdi. Nak tanya, hok sebenarnya Imam Mahdi ni berapa orang? Seorang ya, patut tiga ni. Dia kata beginilah, atau sudut kelahi lah. Kamu berundi semula, bincang balik, nak tabah semula. Siapa dia yang layak di antara tiga ni, hok lain letak jawatan belakang. Mari kita pengikut. Allahu Akbar, tuan-tuan para jemaah sekalian. Ini dia panggil, kita letak di situ. Maka hati yang jelas itu, hati yang boleh kita keluarkan daripada dia perasaan-perasaan yang tidak baik. Di antara lagi yang disebut sangat-sangat kepada kita supaya kita jaga, iaitulah munasabatul ayat wa mawasimul khairat. Bila ada perhimpunan keluarga, sama ada hari raya ataupun ada hari kenduri apa-apa, kita kena ingat, bila ada hari kenduri, ada hari keluarga, jangan cuba nak menimbulkan provokasi, cerita-cerita yang boleh mengeruhkan suasana. Boleh mengeruhkan, jangan. Pasal itulah kalau kita baca dalam kitab para ulama tentang adab al-muasyarah. Apa dia adab muasyarah? Adab hidup dengan keluarga, suami dengan isteri. Dia kata bila suami balik dalam keadaan letih, dia nak rehat, dia perlu duduk bermesra dengan isteri dia. Pada waktu itu isteri jangan sebut, tengah kahwin ni semangat molek, tiba-tiba isteri bagi tahu, abang berah tak ada kat dapur, Allah hilang semangat balik. Tak boleh. Jadi itu dia panggil suasana. Sama juga bila kita nak pergi ziarah orang sakit, tidak digalakkan bawa tukang mandi mayat. Tak boleh bawa. Kalau memang dia tu kawan dia, pergi lah, tak ada masalah. Tiba-tiba dia, Allah, aku baru sakit hospital, baru kanser tahap 4, mari tukang mandi mayat dah. Mengeruhkan perasaan dia. Allah, mari nanti dulu, sabar. Nah, jangan. Ada seorang sahabat saya, doktor, pakar dia. Dia tengok dalam ilmu dia, pak cik ni 3 hari lagi mati. 3 hari lagi boleh mati. Subhanallah. Dia pun panggil anak dia. Dia kata, anak, boleh dah buat persiapan. Setakat ilmu saya 3 hari lagi ayah awak ni mungkin tak adalah, mati. Tak berapa hari, 2 hari lepas pada tu, dia telefon anak dia tu, Syekh, macam mana kita nak buat ni? Pak cik yang saya kata nak mati 3 hari lagi, hari ni celik mata. Lepas pada 3 hari boleh discharge, keluar hospital, berjalan balik-balik hidup. Pasal tu saya nasihat kepada dia, para atibak, para doktor, jangan mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla. Jangan mengatasi ilmu Allah. Sebab apa? Kita tak boleh cuba nak mengeruhkan perasaan orang. Jangan. Ni kita nak masuk ziarah orang sakit tak? Pergi siasat dulu di kaunter Mumarridah. Apa ni panggil? Jururawat. Tengok file pak cik tu, apa dia penyakit? Ada harapan sembuh tak? Kita siasat maklumat. Hidup cakap dengan dia tu macam kita doktor besar dah. Kalau mengikut doktor khabar saat ni, bagi tahu saat ni, nampak penyakit kita ni memang tak ada harapan dah nak sembuh. Rasa-rasa terjun kata pak cik ni tak? Mari lagu ni perangai ada jugalah. Kita pergi dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baca doa, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim, gitu dia sebut, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala hilangkan penyakit. Baru-baru betul. Jadi bila kita dalam suasana ramai begini, tak elok kita menimbulkan suasana. Bahkan saya kata, dalam masjid kita ni tidak cantik kalau kita bawa duduk bincang benda-benda yang boleh mengeruhkan keadaan, yang menyebabkan orang tak nak mari masjid, yang menyebabkan orang tu benci pada orang ni, hasil daripada kita bercerita salah cerita. Yang kita naknya macam mana? Kita nak galakkan orang mari masjid, kita nak ramaikan masjid kita ni, kita nak suruh ahli qaryah kita ni, ahli keluarga kita ni penuh dengan mawaddah wal ulfah, dengan kasih sayangnya, dengan cinta mencintai, sayang sama-sama, kita suka sama kita, sebab kita rasa insijam, adanya persamaan yang banyak di antara kita. Kemudian yang ketujuh,
iaitulah at-tajawuz anil hafawati waz zallat. Tajawuz ni bahasa Melayu kata pejam mata. Jangan duk tengok besar sangat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudara kita. Kadang-kadang banyak juga masalah dia. Ada orang suruh cakap dia tu, ustaz kalau pergi masjid tu bagi tahulah ke jiran-jiran tu. Nak parking kereta jangan duk tok pasal kan. Letak baik-baik. Kadang-kadang kita letak depan tangga orang tu nak masuk juga payah. Adalah benda-benda yang tak kena dalam kehidupan kita ni. Maka boleh jadi kawan tu balik dengan emergency, sakit perut, terpaksa dia parking serta-merta sebab nak balik selesaikan masalah dia. Lepas-lepas selesai terlupa kereta dia depan tangga orang. Boleh jadi tak? Masih ada boleh jadi. Kemungkinan tu ada. Tapi kalau hari-hari, boleh jadi juga hari-hari pun. Tak kira dia ni. Dia punya apa ni, macam-macam setiap hari lagu ni. Maka kita boleh mengambil kira perkara itu. Seorang ulama nama dia Uthman bin Zaidah, tanda nama orang hebat ni. Uthman bin Zaidah kata al-afiyatu asyratu ajza. Afiyah mana kesejahteraan hidup kita ni ada 10 degree, 10 darjat. Tis'atun minha fit taghaful. 9 daripadanya iaitulah kita kena buat tak tahu je. Kalau orang buat salah kepada kita, khususnya kesalahan-kesalahan yang bersifat teknikal. Tapi kalau dia mari tuduh kita sampai mereka boleh kena hukum hudud, maka wajib kita kena pertahankan. Contohnya seorang ni tuduh kawan tu berzina. Zina ni termasuk dalam undang-undang qazaf. Dia panggil undang-undang qazaf kerana menjatuh maruah, maka kita wajib mempertahankan. Tapi kalau setakat benda peribadi saja, dalam bahasa dia panggil intisarul nafs. Kita tidak ajar supaya membela diri sangat. Tapi yang kita ajarnya membela kebenaran. Membela kebenaran. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog Abu Anas tu satu makalah yang saya terjemahkan, nama dia Akhlaqul Kibar. Akhlak orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar. Seorang ulama nama dia Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Dia ni dituduh oleh orang sebagai pembawa ajaran sesat. Report kepada kerajaan, maka dia dipenjarakan. Bila lepas dia dipenjarakan, tiba-tiba bila keluar daripada penjara, orang bagi tahu, Syekh, musuh awak tu yang selalu report awak mati. Anak-anak murid dia sukalah. Alhamdulillah mati dah kawan ni. Syekh kata tidak, dia masih orang Islam. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan dia pergi ke rumah kawan tu, takziah kepada keluarga dia, panggil anak-anak dia. Dia kata, bapa kamu telah mati, aku mengucap takziah. Sekiranya kamu memerlukan bantuan, maka sayalah ganti pada ayahmu. Subhanallah. Tengok ni para jemaah, dia panggil akhlaqul kibar. Akhlak orang berjiwa besar. Dia memandang remeh kepada tajawuz, kepada kesalahan-kesalahan kecil yang orang buat pada kita. Tapi ingat, kalau orang buat kesalahan pada Islam, tak apalah, nak macam mana lah. Contohnya kita duduk dalam kedai kopi, sambil-sambil duduk minum, dia nak belanja kita, dia panggil. Tiba-tiba dia kutuk Islam, hina Islam. Apa nak buat undang-undang Islam ni? Kacau lah, zaman kita hari ni undang-undang Islam tak perlu. Potong-potong tangan ni zalim, kejam orang itu, tak ada peri kemanusiaan. Mana dia menghina undang-undang yang sabit dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Allah kata kepada kita, kamu jangan duduk bersama dengan mereka sehingga mereka berhenti daripada cakap. Kalau duduk juga, angguk-angguk juga, kan kita lawan kan, dia tak bayar pula air kita kerana air secawan. Yalah, air pun bukan kedai kopi bawah pokok, nah, bertaraf kelas juga. Sepinggan mi RM20, air kopi RM14 contohnya. Nak keluar takut kena marah. Allah kata apa? Innakum idzam misluhum, ketika itu kamu seperti mereka. Ini bahaya. Maknanya kalau orang menghina Islam, kita mesti membela kebenaran, tak boleh diam. Tapi kalau orang kutuk kita, hina kita, kita boleh diam dan kita boleh tajawuz, boleh maaf sekiranya dia tidak terlalu melampau.
Tapi kalau melampau sangat, hari-hari duduk kutuk kita, buat poster lagi, ambil gambar kita, pangkah tulis benda-benda sebar kepada seluruh grup, seluruh dunia ni, pada waktu itu kita ada hak untuk mempertahankan maruah diri, bukan menjadi manusia yang terlalu lemah, yang terlalu penakut. Tetapi apabila isu itu selesai, khalas, tajawuz, stop lah, tak payah duduk bincang-bincang. Ni ada setengah orang ni dia mengeluarkan kata-kata keramat dia. Dia kata, mana-mana orang buat salah pada saya ingat sampai mati. Siapa dia suruh ajar kepada kita ingat kesalahan orang sampai mati? Tak. Yang kita diajar mengingati kesalahan kita sampai mati. Aku pernah buat salah dengan orang tu, Masya Allah. Habis setiap kali kita ingat ke dia, astagfirullah, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampun kepada aku dan dia tu yang aku buat salah dengan dia, supaya Allah Ta'ala bagi kafarah. Bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di qantarah pada hari kiamat nanti, hari perbicaraan, yauma tublas sarair, pada waktu itu tidak ada lagi repot, tidak ada lagi dakwaan yang dibuat oleh dia, kerana kita dah minta atas dunia lagi menyelesaikan masalah. Jadi bila kata-kata Utsman bin Zaidah tadi sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saya ingat tuan-tuan dah dengar dah cerita Imam Ahmad ketika dia dipukul oleh tentera Ma'mun yang mengatakan Quran itu makhluk. Akhir sekali Imam Ahmad dipukul, kata di para ahli sejarah mengatakan, lau duriba al-fil lamat, kalau dipukul gajah, mati gajah. Tapi dipukul Imam Ahmad kerana mempertahankan prinsip akidah Ahlussunnah yang mempertahankan Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tapi lepas pada itu Imam Ahmad kata apa? Aku tajawaz, aku maaf belaka kepada orang yang telah pukul aku. Subhanallah. Kalau kita dah jumpa depan Tuhan lah, nah, kita bercara di akhirat, dia ingat bercara di akhirat tu macam pergi mahkamah Putrajaya. Jangan duk gurau. Imam Ahmad kata apa? Al-afiyatu asyratu azza kulluha fit taghaful. Sejahteranya kita, selamatnya kita ini 10 juzuk tadi semuanya duduk di at-taghaful, duduk di mengingati, melupai, memaafkan kesalahan orang yang orang buat kepada kita. Subhanallah. Kata di Al-Fudail Ibn Iyad, Fudail Ibn Iyad ni seorang ulama yang masyhur, man talaba akhan bila aibin. Tanda tuan-tuan, kata-kata keramat ni tulis sikit, kita viralkan tajuk kata-kata ini. Man talaba akhan bila aibin sara bila akhin. Siapa dia cari kawan saudara dia yang tak ada cacat celah, perfect kata orang, 100%, tak boleh nak kritik dah, maka dia duduk seorang lah, dia tak akan jumpa kawan lagi, dia tak akan jumpa kawan lagi. Sebab mana mungkin manusia ini duduk dalam keadaan begitu. Allahu Akbar. Kata di ahli syair, kata wa man zal ladzi turda sajayahu kulluha kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibuh. Man zal ladzi turda sajayahu, siapa dia kah orang yang kita boleh redha, suka semua perangai dia. Ada orang baik dalam masalah ini, tak kurang dalam masalah ini. Kadang-kadang orang ni Masya Allah baik dia, tapi kalau kita minta benda-benda dia, marah muka lalu. Ada juga macam tu. Ada orang ni Masya Allah karim, kurama, duit macam air yang mengalir keluar, tapi kita tengok akhlak dia lain pula, bermasalah. Jadi ada orang kafal mar, cukup padahal seorang itu nubulan, orang itu baik, antu'adda ma'ayibu, kalaulah kesalahan dia boleh dihitung. Apa dia masalah dia ni? 2-3 masalah. Jadi orang lain-lain itu Masya Allah sempurna, kita mengatakan biarlah. Siapa dia mencari kawan tanpa ada aib, maka duduk seorang lah, jawab dia orang tu, tak mungkin dia akan jumpa dengan kawan seperti itu. Maka andainya kita bertemu dengan kekurangan kawan, dia ni sekali-sekala lah buat masalah, buat kerana-kerana yang tak baik, contohnya yang menyusahkan hati sahabat-sahabat dia, dan dia pun bersifat individu saja, bersifat peribadi ya, maka fa innal afwa 'aniz zallati aula, memaafkan pejam mata daripada kesilapan itu lebih baik daripada kita duduk sibuk dengan dia. Dengar ni kata-kata Imam Al-Ghazali
rahimahullah ta'ala dalam kitab yang masyhur nama dia Ihya Ulumuddin. Masyarakat kita ni selalu je dengan nama kitab ni, Ihya Ulumuddin. Baca tak lagi? Kau baca dah? Belum lagi? Boleh dengan nama kitab we hebat dah tu tak? Dengan nama kitab we hebat dah. Al-Ghazali rahimahullah kata apa? Hafwatus sadiq, kesilapan kawan kita tu imma an takuna fi dinihi, kesilapan dalam agama, dia buat maksiat, ataupun kesilapan dia kepada kawan dia sendiri, dia buat masalah kepada kawan dia. Jadi bagaimana cara kita nak menangani dua kategori manusia? Kita kena bezakan maksiat dia dengan Allah Azza wa Jalla, kesilapan akhlak peribadi dia dengan orang itu, dia dengan kita, dengan sama-sama makhluk. Tapi dua-dua tu satu kepincangan. Kerana tak mungkin manusia ni jadi baik kalau dia baik dengan Allah, tak baik dengan makhluk. Tak mungkin. Ataupun dia baik dengan makhluk, tak baik dengan Allah. Dua-dua kategori manusia ni ada berlaku. Ada orang Masya Allah tabarakallah, kalau kita cari, dia panggil zaman kita ni zaman banyak NGO charity ni, kebajikan, hebat sekali. Sampai waktu ujian baru ni orang telefon saya, Ustaz, mana tempat kami sudah bersedia nak pergi hantar bahan untuk banjir. Kata ni orang sini berdoa siang malam tak banjir, dia suruh banjir pula sebab nak pergi hantar barang. Macam-macam orang, tak puas hati dia sebab tak banjir. Saya kata tak suruh cari awak banjir lah, rumah orang miskin ramai kan, ramai lagi orang tak ada makanan, orang tak cukup bekalan, orang yang miskin, fuqara, masakin. Apa yang kita nak sibuk nak suruh turun bala untuk kita hantar? Suka dia nak bagi bantuan. Kita kata jazahumullahu khairah, Allah Ta'ala lah balas kebajikan kepada mereka. Tapi sambil-sambil nak bagi kebajikan kepada orang, Masya Allah tabarakallah. Saya ingat lagi satu NGO mari, rock belakang pok dia, hebat, nak jumpa ustaz. Saya pun pergi. Kata ni NGO apa ni? Ingat kena mari bagi apa ni, pampers anak-anak sesuai lah dengan perempuan. Tiba-tiba ketua dia mari, dia kata, Ustaz, kami sudah bawa 2 kotak Quran. Kata subhanallah, baiklah ambil Quran balik baca rumah dulu sebelum bagi ke orang banjir ni. Dia pun pelik pakaian. Baik dengan makhluk, tak baik dengan Allah Azza wa Jalla, kerana menderhaka. Ada orang Masya Allah warak dalam masjid semua dia duduk. Tapi Masya Allah tabarakallah, dengan manusia laser. Kalau sekali dia pancung, terduduk gitu. Ini kan orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, Aisyah tanya, dia kata, ni makcik ni taqumul lail, bangun malam tak berhenti-henti. Ada soalan lain, orang ni, perempuan ni bangun malam kuat qiyamul lail, tapi tu'zil jiran, lidah dia laser, suka-suka kata orang. Nabi kata hiya finnar, orang ni masuk dalam neraka. Bukan di sini. Allah. Baik, bagaimana kita nak buat? Kata di Al-Ghazali, sekiranya kesalahan dia, kawan kita itu fidin, kesalahan di dalam sudut agama, dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia ni langgar perintah Allah Azza wa Jalla, fa'alaika at-talattuf fi nushihi, maka wajib mesti kamu berlembut di dalam menasihati dia, sehingga kita kembalikan dia kepada salah, menjadi manusia baik dan manusia takut pada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi pelan-pelan, pergi panggil dia slow-slow, ajak makan, bincang baik-baik, kenapa tak solat, cakap dia. Saya bila sebut cinta solat ni, ada seorang pendakwah ni, dia pergi jumpa dengan seorang pemuda, umur dia 40 tahun, baru umur 40 tahun, tak solat. Dia kata, akhi, saudara, solat ni wajib gini-gini. Ustaz ni cakap. Bila habis cakap, dia tanya, habis dah? Dia pandai dari sudut uslub hiwar, cara dialog, dia belajar. Mana dia tak potong trip, suruh ustaz cakap dulu, habis. Dia kata, ustaz habis dah? Habis. Terima kasihlah ustaz mari nak bagi nasihat pada saya. Cuma saya baru umur 40 tahun, InsyaAllah saya berjanji dengan ustaz, bila umur saya 60 tahun, kita jumpa dua di masjid. Mana jangan mari lagi nasihat pada saya, tak cukup.
Dia main mantik tinggi. Umur 60 nanti saya jumpa di masjid. Sekarang tak payah mari. Sebab dia kata ayah dia mati umur 80. Jadi umur 60 untuk dia, umur 20 lagi untuk Allah Azza wa Jalla. Mana dia nak taubat umur 60, dia nak ibadat 20 tahun. Itu kalkulator yang dalam poket dia. Kata di Tuan Syekh, sambil-sambil cerita dia menangis. Dia kata, ya akhi, dia nak hidup 20 tahun lagi untuk enjoy, Allah Ta'ala tak beri 24 jam. Dia bercakap petang ni, esok dia dapat telefon, dia kata, ustaz, orang yang entah pergi dialog semalam mati aksiden tempat sekian-sekian. Dia kata, subhanallah, 20 tahun, hanya 20 jam Allah Ta'ala beri, dia mati ketika itu. Jadi kita cuba motivasi orang-orang yang macam ni, para jemaah sekalian. Ramai orang, alhamdulillah, kalau dicuik hati dia dengan cara yang betul, dengan motivasi yang baik, mereka akan balik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita guna pendekatan yang keras, ada juga orang yang kata orang tak pakai saman lah, istilah orang muda-muda, tak pakai saman ni, pergi nasihat ustaz yang menangis dia ada juga lah gitu. Setengah orang ustaz ni berlembut, dia ni menangis, kawan tu sengih juga. Ustaz dia tu lah ambil tisu pula lagi, ustaz ni tisu ada gitu, perli main pula, nak kata apa. Ada juga manusia pelik lagu tu. Baik, kategori yang kedua, taksiruhu fi haqq. Andainya mereka itu buat salah kepada awak, menyakiti kita, buat benda-benda yang tak baik kepada kita, apa kita nak buat? Kita lawan ke macam mana? Qala, kata di Al-Ghazali, al-aula al-afu wal-ihtimal. Al-aula, yang utama, yang baiknya, kita maaf dan kita menanggung kesakitan hasil daripada kerana dia. Sabar ajalah. Allahu Akbar. Faqad qila, kata orang, ada yang mengatakan kata-kata ini asalnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, antastambita li zillati akhika 70 uzran. Sekali saudara kita buat salah, kita cari 70 keuzuran untuk dia. Cari 70 keuzuran untuk dia. Kalau tak jumpa juga 70 ni, dia boleh jadi dia pening kepala, boleh jadi dia silap makan ubat, boleh jadi sampai 70. Kalau sampai 70 tak boleh nak maaf lagi, fa antal ma'ib la ahu. Yang aibnya kita, sebab hati kita masih lagi belum terdidik, bukan dia. Dia tu memang gitu dah perangai. Maka itulah kata-kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Maka kita sebagai pendakwah, orang-orang yang duduk di masjid, orang yang duduk di surau ni, lebih berhak lagi untuk memaafkan orang dan untuk bersabar di atas kerenah orang. Sabar. Ada seorang ustaz di masjid, Masya Allah, tabarakallah, orangnya baik, soleh, warak, duduk mengajar Quran orang, pagi petang mengajar Quran. Tapi ustaz macam ni didengki oleh orang, diviralkan, ustaz ni begini-gini, sampai nak pindah, nak tinggal kampus kamu tu. Dia kata nak pergi duduk pondok dia pula, sebab orang kampung dia buat masalah. Jadi alhamdulillah, bila dia dengar cerita para pendakwah ni perlu kepada kesabaran, ihtimalul azab, sabar di atas apa yang dibuat oleh orang, maka akhirnya dia sabar dan dia boleh meneruskan dakwah dia, kerana itulah ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita begini ya para jemaah sekalian, untuk supaya kita tidak sakit hati sangat kepada orang, macam nak buat. Ada kata-kata yang masyhur daripada ulama salaf, ada orang kata daripada Hasan Basri ataupun lain ulama. Apabila orang mari beritahu kepada kita, orang forward kepada kita, kawan kita kutuk kita, member kita perli kita, mengumpat kita, tak usah duduk merah telinga, tak usah duduk celik mata. Kita kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah beri kepada aku pahala yang aku tak buat. Allah Ta'ala beri kepada kita apa? Pahala yang kita tak buat. Apa dia pahalanya? Bila orang kutuk kita, para jemaah sekalian, kita kena ingat, bila orang kutuk kita, bermakna dia beri pahala dia kepada kita. Dalam hadis panjang, dia panggil hadisul muflis.
hadis orang muflis di akhirat. Siapa dia? Kata Nabi SAW, orang muflis itu iaitulah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa ibadat yang banyak. Dia ada puasa, dia ada solat, dia ada zakat, ada haji, ada sedekah, ada belakang. Tapi qad syatama haza wa akala mala haza wa qazafa haza, dia maki orang ni, dia kutuk orang ni, dia ambil barang orang ni, maka pada hari kiamat esok harta dia, pahala dia tadi yang dia bawa ke akhirat dibayar kepada orang yang dia sakiti. Bagi belakang orang. Akhir sekali habis dah pahala dia. Pahala dia bukan banyak sangat pun. Biasanya orang duduk mengutuk orang, mengupak orang ni bukannya sempat nak berzikir, kan? Maka diambilnya dosa kawan itu, dicampur atas kepala dia. Summa turiha finnar, kemudian dicampur ke dalam neraka, waliyazbillah. Maka itulah dia panggil hadis muflis. Bila Nabi tanya para sahabat, manil muflis? Siapa dia orang muflis? Sahabat kata orang muflis ni ya Rasulullah, orang yang tak ada duit, utang banyak. Nabi kata al-muflis fil akhirah, orang yang bawa ibadat, bawa amalan, bawa pahala tapi habis bagi pada orang. Maka para ulama mengatakan orang yang paling menyesal di akhirat nanti iaitulah orang yang beri pahala dia kepada orang. Jadi para jemaah sekalian, kita agak-agaknya nak beri pahala kita pada orang ke tak? Nak beri? Tak nak beri? Jangan cakap orang, jangan menyakiti orang. Itu ya punca. Kalau tidak, abilah kerja kita atas dunia ni. Daripada pagi sampai gelap kita duduk zikir, tiba-tiba zikir kita, ibadat kita, kita beri kepada orang, wal'iyazubillah, maka itu satu kerugian yang terlalu besar, kerugian yang amat sangat. Baiklah, itu di antara motivasi bagaimana nak lapangkan dada, nak tenangkan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita azan